mengumpulkan daripada hadis-hadis Nabi, tapi saya nak bawa 3 je agar kita dapat amal lah. Biar pendek tapi kita boleh amal. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, amalan yang akan menyebabkan kita masuk syurga dan kena minta dengan Allah ni, biar kita ni dapat buat sampailah kita mati. Kalau boleh biar istiqamah sampai mati. Ni malam ni kita minta, setiap malam kita minta sampailah kita dapat amalkan dengan betul. Amalan yang confirm ni sebab Nabi sebut, bukan saya sebut, menyebabkan kita ini masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Nak sebutnya mudah, tapi nak buat tu payah. Pertama kata para ulama, qira'atu ayatul kursi duburi kulli salatin min salawatil maktubah. Benda simple, tapi nak buat tu payah. Kalau tanya tu boleh buat ke tak boleh, selalunya takkan sampailah macam mana yang Nabi sebut. Baca surah ayat kursi, baca ayat kursi lepas setiap semayang fardu setiap hari. Simple nampak, tapi nak buat tu payah. Habis semayang zuhur, cabut terus. Bila cabut sampai kat pintu dah lupa dah, kawan sembang dah sampai ke rumah dah. Dia tu masalah dah. Tu bab Nabi sebut. Nabi kata apa? Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah." Sesiapa yang baca ayat kursi lepas semua semayang-semayang fardunya. Ini fardu. Kalau ada orang dia tambah lepas semayang sunat. Lepas duha dia semayang, dia baca ayat kursi. Lepas semayang sunat qabliyah ba'diyah dia baca ayat kursi. Betapa banyaknya, lebih daripada waktu fardu. Apa kata Nabi? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Dia takkan boleh, tak ada siapa yang boleh larang dia masuk syurga kecuali selepas dia meninggal dunia. Maknanya lepas dia meninggal dunia tu tak ada benda yang boleh melarang dia. Malaikat nak larang tak boleh. Sebab amalan dia ni, ayat kursi ni akan mendorong dia masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Very simple, tapi nak buat tu payah. Dia ada benda-benda juga. Antaranya macam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Orang nampak simple tau. Kadang-kadang bila tengok tu imam baca pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk. Dah. Lepas tu kan rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rukuk. Orang kata Allah pendek. Betul. Baru ni ada seorang kawan daripada Pulau Pinang. Dia duduk Pulau Pinang, tapi dia ada mesyuarat kat Kuala Lumpur. Jumpa sekejap. Dia kata, Ustaz, Pulau Pinang dahsyat Ustaz. 20 rakaat, 9-20 siap. Saya kata macam mana ni baca tu? Fatihah satu napas dalam pulau tu ramai mamak. Dia orang ni banyak mazhab Hanafi. Kalau di Pakistan, India tu biasa tu pendek tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekali jalan, ya Allah ya Tuhan. Kita memang tak mampulah kita. Tu imam jangan buat gitu imam, sesak nafas. Itu dia orang punya culture dia di sana. Sebab dia orang tu walaupun dia dalam Pulau Pinang tu mazhab Syafi'i, tapi dia orang ada masjid-masjid mazhab Hanafi. Kita fahamlah dia orang punya mazhab kan. Dan kerajaan negeri dia pun izinkan, tak ada masalah. Baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas ni pun bukan sekarang orang duk buat. Ni zaman Nabi dah ada dah. Tengok ni, nak cerita tentang syafaat ni. Zaman Nabi dah ada dah. Sahabat ni kalau dia jadi imam, Qul huwallahu ahad, sampai orang panggil dia ni sahabat Qul huwallah. Sekarang kalau orang panggil tu biasa, sebab zaman Nabi dah ada dah. Sahabat ni, geng-geng sahabat semayang dia. Dia ni kalau semayang mesti Qul huwallah ni. Baca Qul huwallah, baca Qul huwallah. Dia orang tak puas hati pergi jumpa Nabi. Nabi ada senang nak jumpa Nabi. Nampak? Nabi ada tu pergi jumpa Nabi je. Sahabat tu pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami ni ada masalah sikit ni. Apa cerita? Mudah kita bahasa mudah lah ni. Kan ada pula kata Nabi cakap bahasa Penang pula. Payah zaman sekarang ni tuan. Ya, dia orang ni.
Nak bagi mudah orang faham, ni orang kampung faham. Tuan-tuan, Nabi kena apa cerita? Sahabat kami ni, dia ni kalau jadi imam lepas Fatihah qul wallah, lepas Fatihah qul wallah, lepas Fatihah qul wallah. Nabi pun, betul ke? Betul. Ada saksi. Ni saksi, ni saksi, ni saksi. Saya bukti. Semua pakat bukti. Maknanya betul lah dia memang baca Fatihah, dia amalkan Fatihah. Ya. Sahabat-sahabat ni duk ingat Nabi akan marah. Quran bukan main banyak, itu je baca. Nah, buat malu orang kata, buat malu sahabat ni. Sahabat Nabi baca Quran Allah, apa cerita? Nah, Nabi tak ada nak marah kat orang tu. Nabi kata apa? Hampa balik bagi tahu dekat orang itu, sesungguhnya orang itu akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala dengan surat Al-Fatihah. Allahu Rabbi. Balik saja orang ni. Yang main. Tu sebab jangan pelekeh orang baca apa. Kita tu imam baca Fatihah, kita kata, nah, jom pergi masjid Datuk Kamaluddin, Fatihah dengan qul wallah. Memang taklah, contoh. Dia panggil imam qul wallah. Bang, jangan risau. Imam itulah yang akan masuk syurga dengan qul wallah. Sila Ibrahim, dia tarik kita semua masuk syurga dengan qul wallah yang dia baca. Tu jangan pelekeh ayat Quran. Apatah lagi orang pelekeh hukum-hukum dalam Quran. Nauzubillah. Itu pertama. Ni ayat kursi. Saya kaitkan sikitlah dengan al-Fatihah apa ni, qul a'udzu bi qul wallahu ahad. Itu pertama. Nombor dua, tuan-tuan, amalan ahli syurga yang kita kena minta ni. Tadi kita minta dengan Allah, ya Allah bagi aku istiqamah baca ayat kursi. Setiap fi duburi kulli solat, setiap lepas sembahyang aku amalkan. Sampai mati ni kalau boleh amal, tuan-tuan. Nombor dua, amalan yang kedua yang Nabi SAW janjikan orang ini confirm syurga. Apa dia? Salat 12 rakaat kulla yaumin wa lailatin ta'atan wa imtisalan li awabirillah. Semayang 12 rakaat minimum sunat. Jangan kurang. Sebenarnya kalau kita amalkan yang sunat qabliyah ba'diyah ni dah cukup 12 dah. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Lepas zuhur 2 atau 4. Jadi berapa dah? 8. Kang asar kan, sebelum asar, azan asar, semayang qabliyah asar, 2, dah 10. Maghrib, lepas maghrib semayang 2, dah 12. Cukup dah. Kalau kita amal, lepas isyak tak kira lagi dah. Sebenarnya dah 16 dah sehari kita buat tu. Tu tak masuk lagi duha, tak masuk lagi semayang tahajud, tak masuk lagi semayang-semayang lain. Allahu Akbar. Ni semayang tarawih ni, orang buat 8, 20. Tuan-tuan, ni sebenarnya nak ajar kita biar istiqamah. Lepas bulan Ramadan, amalkan semayang 12 rakaat sunat yang tak termasuk solat fardu. Jangan masuk solat fardu. Hanya sunat saja. Tak kurang 12 rakaat. Sebab Nabi kata apa? Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin 12 rakaat. Tidak ada seorang mukmin muslim yang mereka ini satu hari tak kurang 12 rakaat semayang sunat. Kerana Allah Ta'ala, kata Nabi, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Sesungguhnya orang itu masa masuk syurga, rumah dia dah ada dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa lagi nak, tuan-tuan? Tak ada apa nak ni. Dunia ni sekejap ya. Dunia sekejap, sementara ya. Allah bagi pangkat, Allah bagi jawatan, semua sekejap. Ni kekanda saya, Datuk Luqman, KSU MITI. Dia selalu cakap, Allah Ustaz, ni Allah bagi pinjam Ustaz. KSU MITI bukan pangkat kecil-kecil, tapi boleh datang masjid. Bangga kita, tuan-tuan. Bila pemimpin datang masjid, dia satu contoh pada anak muda, pada orang-orang yang baru nak start sibuk ni. Ni sibuk ni. Syarikat-syarikat yang bagi apa? Nak pergi beli apa? Cendol dekat Melaka ni lah. Syarikat MITI. Tapi dia bagi betul-betul, orang guna, salah guna. Tapi nak bagi tahu sibuk ni. Tapi ada orang sibuk baru sikit je. Baru jadi ketua GAT, sibuk dah, tuan-tuan. Tak dan datang masjid, malu kita depan Allah Taala, malu depan orang-orang hebat ni. Jadi itu sebabnya Nabi SAW sibuk macam mana pun masjid tak pernah tinggal. Tok Guru Ni Aziz Nikmat, sibuk macam mana pun semayang di masjid wajib bagi dia. Dia tak pernah tinggal semayang fardu. Saya pernah sekali saya balik Kelantan. Mak mertua saya orang Kelantan, saya orang Selangor.
Bila balik Kelantan, kebetulan masa pergi makan nasi belauk tu, tepi saya tu, dia ni pernah bawa Datuk Ni Aziz, macam driver lah. Dia kata, Ustaz, Tok Guru ni Ustaz, dia tengah jalan dalam perjalanan ni, azan dia suruh masuk, mana-mana surau, masing-masing masuk. Dia tak pernah tinggal semayang berjemaah. Belakang ke depan ke, tu sebabnya Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima tu, dia biasa dengan semayang masjid. Sama juga Agung sekarang ni. Dia dah biasa semayang di masjid masa sebelum jadi Agung dekat Pahang. Macam biasa dia bukanya masjid dalam istana. Nak bagi boleh semayang berjemaah, tuan-tuan. Itu sebab penting. Bila kita buat benda tu, Allah sediakan kita untuk masuk dalam syurga Allah Taala. Mudah je. Benda mudah disebut nak buat tu payah. Itu sebab semayang 12 rakaat pun dah masuk syurga. Rumah dah ada dalam syurga. Tuan-tuan, apa lagi kita nak? Yang terakhir, tuan-tuan, amalan ahli syurga yang kita kena sama-sama buat. Saya pun cuba buat, tuan-tuan. Saya cuba buat. Alhamdulillah saya cuba amalkan. Benda ni memang saya amal. Saya bukan cakap saja, saya memang amal dah 18 tahun. Daripada saya belajar di Syria tu sampai sekarang saya duk amal lagi. Saya cuba amalkan sampai pembantu saya pun, saya punya staff-staff saya dah tahu dah. Kalau saya pergi mana-mana, dia tahu saya dah ada dah. Apa dia, tuan-tuan? Al-hirsu 'ala taharah. Jaga wudu. Kalau boleh jaga daripada pagi sampai malam. Maksudnya kita buang air, buanglah. Memang Nabi pun buang air. Sahabat-sahabat Nabi buang air. Tapi buang air, habis buang air, ambil uduk. Habis buang air, ambil uduk. Sentiasa beruduk ni badan kita ni. Amal itu ya. Saya ambil daripada guru saya, Syekh Abdul Qadir Al-Naud. Masa tu dia baca hadis ni. Yang mana ini dapat dilihat daripada apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Ahli syurga. Bilal bin Rabah ni siapa, tuan-tuan? Hamba saraya asalnya. Orang kulit hitam. Bilal. Kalau tuan-tuan baca sejarah sampai orang kata Bilal bin Rabah ni dia orang kulit hitam. Kalau zaman jahiliah ni orang tak pandang ni Bilal bin Rabah. Sampai peringkat tu orang kata dia ni tak ada apa. Bilal bin Rabah, Bilal. Orang Quraisy semua kenal ni hamba saraya. Tetapi hamba saraya yang tapak kakinya ada dalam syurga. Apa dia buat? Dia datang nak semayang fajar, nak semayang subuh. Nabi jumpa dia, Nabi kata, Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Kau boleh cerita kat aku tak? Apakah amalan yang kau buat, wahai Bilal, dalam hidup kau ni? Apa yang kau buat ni? Apa amalan yang hebat kau buat? Nabi tanya kepada Bilal. Allahu Akbar. Naik bulu roma saya, tuan-tuan. Walaupun saya dah banyak kali baca hadis ni, tapi setiap kali baca saya naik bulu roma. Nak kata besar benda tu. Nabi tanya Bilal, Bilal apa amalan kau buat? Bang, Bilal tanya, tuan-tuan. Nabi tanya, bukan orang biasa. Nabi tanya, Nabi ketua rombongan masuk syurga. Ketua minum air Kausar. Tanya, apa amalan kau buat? Bilal kata, Ya Rasulullah, apa aku buat? Aku tak ada buat apa-apa. Tak buat apa-apa, biasa je macam orang lain buat. Apa jawab Nabi? Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, sekarang ni aku tengah dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Allah, tuan-tuan. Tengah dengar tapak kaki dalam syurga ni. Bilal pun kata, Ya Rasulullah, aku tak buat apa-apa. Ma'amiltu amalan arja' indi. Tak ada benda yang hebat aku buat. Kecuali, anni lam utahir tahuran fi sa'atin laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur. Ma kutiba li an usalli. Aku tak ada apa yang aku buat. Amalan yang paling hebat aku buat pun aku rasa aku paling hebat aku buat. Tidak ada waktu yang aku tidak ada wuduk. Dan kalau aku berwuduk, aku akan semayang selepas wuduk itu sebanyak mana yang aku mampu untuk semayang sunat. Allahu Rabbi. Maknanya dia jaga wuduk. Tuan-tuan, kita pakat-pakat cuba buatlah. 3 benda je. Saya tak mau banyak-banyak kan, sampai 10. Ambil 3 je. Sebab biasanya kajian kita buat, bagi 10, balik rumah isteri tanya, apa ustaz cakap? 1 je yang akan diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Kita ambil sikit, tapi boleh kita amal. Mudah kan? Pertama, ayat kursi. Baca ayat kursi setiap lepas mayang. Nombor 2,
Faham dah? Apa? Nombor 2, maknanya ingatlah tu. 12 rakaat minimum sunat. Dan yang terakhir, jaga wuduk. Itulah 3 amalan yang confirm ahli syurga buat. Kita minta dengan Allah, ya Allah, aku nak ni. Sebab kita tak tahu apa penghujung hidup kita. Masa mati baru kita tahu. Kita tak tahu kecuali selepas kita mati. Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz? Dalam kubur gini. Tuan-tuan, dalam kubur ni tak ada orang yang boleh kata A atau B kecuali apa yang Nabi sebut. Sebab bila mati nanti, yang tahu orang yang mati tu. Kalau nak tahu apa berlaku, silalah mati dulu. Ramai tanya betul ke betul. Tuan-tuan, mati dulu baru hang tahu apa yang ada dalam tu. Sebab banyakkan amalan. Sebab amalan itulah yang akan menyebabkan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Maafkan saya tuan-tuan dan puan. Terima kasih Datuk-Datuk sebab bagikan peluang sedikit masa untuk kita sama-sama peringat ya, di 10 akhir Ramadan. Sebab kita duk minta macam-macam dengan Allah. Antara kita minta nak kaya, kita nak jawatan, kita nak itu, nak ini. Tapi kita tak minta untuk istiqamah dalam melakukan ibadah. Ataupun nak minta untuk buat kerja-kerja amal yang dibuat oleh sahabat yang confirm masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allah, masih Ustaz. Besar no? Boleh kita ambil air?